Nombor 5. Abura Shumashi. Abura Shumashi adalah yokai yang berasal dari Kumamoto, Jepun. Menurut kisah cerita, penduduk di sana mengatakan yokai ini berkepala seperti batu besar, badannya berwarna ungu atau biru, dan ia memakai jerami yang menutupi badannya. Abura Shumashi dikatakan juga sangat jarang ditemui, hanya dijumpai jauh di pegunungan atau di sepanjang lorong gunung di bahagian selatan Jepun. Abura Shumashi yang paling terkenal tinggal di Kusazumi-go di Kumamoto, tetapi ianya hanya akan muncul dan menunjukkan dirinya kepada pengunjung atau pelancong yang datang ke situ sahaja. Ada satu kisah menceritakan seorang nenek tua dan cucu-cucunya berjalan di kawasan pegunungan hutan di situ pernah melihat Abura Shumashi, di mana semasa dalam perjalanan itu, nenek tua berkata kepada cucu-cucunya, "Mukashi-mukashi, Abura Shumashi koko ni sunde ita. Yoshite, koko de hataruku." Lalu tiba-tiba suara misteri kedengaran dari hutan. "Watashi wa mada shite imasu." Pada kesempatan yang jarang terjadi, Abura Shumashi menunjukkan dirinya kepada para pengunjung itu yang muncul dari kabus-kabus yang menipis. Abura Shumashi bermaksud penekan minyak dan berasal dari kerja penekan minyak keluar dari biji teh yang ditanam di Kumamoto. Walaupun gelarannya diberi agak misteri, ini kerana dipercayai bahawa Abura Shumashi adalah manusia yang mencuri minyak lalu melarikan diri ke hutan. Minyak biji teh ini sukar didapatkan dan dikenakan bayaran yang mahal jika mahu mendapatkannya. Ia memerlukan masa dan kerja keras untuk mengeluarkan dari bijinya. Oleh itu, pencurian minyak ini adalah jenayah yang serius. Menurut kepercayaan mereka, dikatakan pencuri minyak inilah setelah melarikan diri ke hutan, mereka akan dihukum oleh para dewa atau tuhan mereka dan disumpah menjadi hantu Abura Shumashi. Nombor 4. Akashita. Menurut kisah legenda Jepun dahulu, dikatakan Akashita adalah yokai atau roh misteri yang agak besar yang berbentuk awan gelap dengan cakar yang tajam dan wajahnya berbulu. Ciri-ciri yang paling menonjol adalah yokai ini mempunyai lidah merah yang panjang dan terang yang keluar dari mulutnya bertujuan untuk menakutkan mangsa-mangsanya. Akashita dikatakan akan muncul pada musim panas di zaman Jepun dahulu yang menjadikan tanaman-tanaman mereka mati disebabkan kekurangan air, di mana air sangat penting dan menjadi sumber paling penting ketika itu. Tahukah anda, dahulu tanah pertanian Jepun disatukan dengan rangkaian saluran air dan terusan yang rumit yang bertujuan untuk menyampaikan atau mengalirkan air kepada semua petani secara sama rata. Akan tetapi, pada musim kemarau dikatakan terdapat petani yang mementingkan diri sendiri di mana dia akan membuka pintu air dan mengalirkan air dari rumah jirannya ke ladang sendiri. Disebabkan kejadian inilah, Akashita akan muncul dan merebut kembali air dari ladang petani yang mencuri air itu menggunakan lidahnya yang panjang dan menyeramkan. Disebabkan ini jugalah mereka percaya Akashita sebagai yokai pembalasan, terutamanya dikenali sebagai penghukum dalam kejahatan dan pertikaian air. Ada yang mengatakan kisah ini dibuat-buat oleh petani-petani di situ untuk mengelakkan kecurian air. Nombor 3. Hitotsume Gozo. Hitotsume Gozo ini dikatakan yokai atau hantu kanak-kanak yang nakal dan bermata satu seperti goblin yang terkenal di negara Jepun. Yokai ini dikatakan memakai topi jerami, berjubah dan berkepala botak seperti Sami Buddha yang kecil. Yokai ini juga mempunyai lidah merah yang panjang dan memiliki satu mata yang sangat besar untuk menakutkan pejalan kaki di jalanan. Yokai Hitotsume Gozo dikatakan tidak berbahaya di mana sifatnya yang paling membimbangkan hanyalah muncul secara tiba-tiba dan mengejutkan orang di jalanan pada waktu malam. Yokai ini seolah-olah menikmati jika dapat mengejutkan seseorang di jalanan, di mana dikatakan beratus-ratus penemuan telah dilaporkan selama bertahun-tahun. Kebanyakan kisah yang diceritakan sangat mirip di antara satu sama lain. Terdapat satu kisah diceritakan oleh masyarakat di sana di mana seorang lelaki telah mengunjungi rakannya berniaga di sebuah kedai. Tanpa disedari lelaki itu, seorang budak lelaki berusia sekitar 10 tahun muncul dan dilihat sedang menggulung dan membuka gulungan rokok.
Tanpa berfikir panjang, lelaki itu pun memarahi budak tersebut. Lalu anak itu pun menoleh dan berkata, namun apa yang dilihat lelaki itu adalah seorang budak lelaki yang hanya mempunyai sebelah mata yang besar melihat ke arahnya. Selepas itu dikatakan lelaki itu menjerit dan pengsan di tempat kejadian. Setelah kejadian itu, dia telah dibawa pulang ke rumahnya dan dibaringkan selama 20 hari. Tetapi setelah ia dipulihkan sepenuhnya, dia menceritakan kejadian itu kepada masyarakat di sana. Nombor 2. Tengu. Tengu merupakan makhluk yang misteri. Di dalam kehidupan masyarakat Jepun, Tengu sendiri bermaksud anjing syurga, di mana makhluk legenda ini dianggap sebagai salah satu dewa di dalam agama Shinto atau lebih dikenali sebagai yokai. Tengu pada awalnya digambarkan yokai yang memiliki paruh, namun berkembang rupa bentuknya di mana dipercayai memiliki hidung yang panjang. Di dalam agama Buddha pula, mereka yakin Tengu adalah setan dan petanda bagi peperangan. Dikatakan juga mereka ini yokai yang mengerikan yang mengganggu masyarakat di sana dan menjadikannya penunggu gunung paling menyeramkan di Jepun. Terdapat pelbagai kisah terhadap yokai ini. Salah satunya menceritakan di mana mereka akan berubah wujudnya menjadi seorang perempuan yang cantik bertujuan menggoda dan menyesatkan para sami. Setelah yokai ini dapat menyesatkannya, dikatakan sami itu akan berubah menjadi Tengu setelah kematiannya. Nombor 1. Tenome. Tenome adalah yokai di mana wujudnya seperti manusia yang telah berumur dan wajahnya sama sekali tidak mempunyai mata, tetapi sebaliknya ia mempunyai mata di kedua-dua telapak tangannya. Menurut cerita rakyat Jepun, hantu Tenome ini akan merayap-rayap di ladang atau di perkuburan pada waktu malam untuk memburu manusia dan dijadikan santapan baginya. Yokai ini dapat berlari dengan sangat cepat. Walaupun penglihatan mereka tidak terlalu kuat, mereka mempunyai deria bau yang membantu mereka mengikuti mangsa dalam kegelapan. Ada satu kisah legenda yang menceritakan seorang pemuda memasuki perkuburan pada waktu malam sebagai ujian keberanian. Ketika lelaki itu berada di dalam kegelapan malam, tiba-tiba seorang lelaki tua yang buta muncul menghampiri pemuda itu. Ketika sosok tua itu mendekatinya, dikatakan dia melihat sosok itu mempunyai bola mata di telapak tangannya lalu terus mendekatinya. Pemuda itu dengan rasa takutnya dia terus pergi dari situ. Apabila menoleh ke belakang, dia dapati sosok itu mengejarnya dengan laju. Pemuda itu berlari secepat yang mungkin ke kuil berhampiran dan meminta perlindungan dari sami di situ. Sami tersebut terus menyembunyikan lelaki itu ke dalam sebuah bekas kayu dan mengunci penutupnya. Lalu sami itu keluar dari kuil untuk memantau keadaan sekitar kuilnya. Tidak lama kemudian, sosok itu memasuki kuil dan dilihat seperti menghidu sesuatu dengan kuat, seolah-olah sedang memburu. Pemuda itu dapat mendengar tapak kaki orang berjalan masuk ke kuil itu sambil kedengaran hembusan nafas dari sosok tersebut. Bunyi itu semakin dekat sehingga berhenti tepat di sebelah bekas kayu di mana lelaki itu berada lalu membukanya. Kemudian sami itu terdengar suara anjing seperti menghisap tulang binatang dan beberapa saat kemudian suara menakutkan itu lenyap dengan begitu sahaja. Setelah beberapa minit kemudian, sami itu membuka penutup kayu di mana pemuda itu berada untuk mengeluarkannya. Tetapi apa yang dilihat adalah kulit pemuda itu seperti disedut oleh sesuatu dan yang tinggal hanyalah tulang temulang lelaki itu.